Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Insyaallah. Jadi insyaallah saya start kelas hari ni. Nampak skrin semua okey eh? Ke nampak muka saya? Buka setup lah bagi nampak skrin. Okay, macam half-half jugalah. Ada yang macam half-half jugalah pelajar uni dengan lepas sekolah. So saya ajar teruslah apa yang penting untuk pelajar uni tahulah. Okay, saya listkan dulu apa yang nak kena buat. Yang pertama saya ajar macam mana nak menggunakan list benda ni. Kalau tools ni mungkin nantilah saya buat video kat YouTube kan, basic tools dalam Microsoft Word. Okay, yang pertama sekali saya nak penggunaan benda ni. Listing, inilah listing ni. Penting, sangat penting untuk bagi thesis tu tersusun. Lepas tu kadang kita nak buat thesis kan dalam by chapter kan. Ada chapter 1, chapter 2 semua kan. Lepas tu kita punya caption gambar dengan table kita nak masukkan dengan chapter kan. Biasanya kalau tak letak, tak buat listing ni dia tak jadi. By chapter tu dia tak jadi. Kena buat manual. So kalau nak auto generate chapter tu, kita kena buat list. Ada yang sebelum yang masuk ni, ada yang pernah pakai list yang dalam ni tak? Ada yang pernah guna? Ke tak pernah tahu langsung, tak pernah guna pun? Komen-komen je. Tak pernah tahu. Ni okey. Pernah. Ada yang pernah. Bagus lah kalau tahu. Saya pun baru tahu masa buat. Faham ke? Tembak. Pernah guna sebab tengok kat YouTube kan. Bagus lah. Benda sama je saya ajar sebenarnya. Kalau join pun boleh. Kalau ada benda yang tak faham, maksudnya ada yang tak faham atau apa nak tanya direct, boleh tanya terus. Mungkin dah tengok benda-benda ni kat YouTube kan, tapi tak dapat nak tanya. So kelas online ni saya buka lah. Kalau ada nak tanya apa-apa terus direct. Okay. Yang pertama saya akan ajar macam mana nak guna listing ni. Yang ni sangat penting. Yang kedua macam mana nak buat page number. Page number macam nak beza. Kalau thesis biasanya ada page depan tu dia tak nak page number. Lepas tu start dengan Roman number and then baru start dengan Arabic number ataupun nombor yang biasa kan. Dia ada section macam tu. So saya ajar macam tu nak buat benda tu. Kemudian kita nak ajar macam mana buat tab dengan indent. Penggunaan benda-benda atas ni. Tiga benda ni dia ada beza tau. Dia ada beza antara atas, tengah dengan bawah. Dengan penggunaan yang tab yang tepi-tepi ni. Ada banyak juga beza dia. Saya ajar benda ni. Kemudian nak buat caption untuk gambar, caption untuk table. Lepas tu lepas dah settle semua tu akan buat table content lah. Table content dengan list of table, list of figure. Tu je lah kot yang basic. Kalau nak lebih lagi boleh tanya lah. Saya start dengan yang basic ni. Okay, first kali untuk jadi thesis ni tersusun, saya cakap tadi kita buat list. Tapi sebelum saya nak start buat list ni, saya buat page number dulu lah kot. Sebab senang sikit. Senang nak buat susunan thesis. Okay, saya buat page number dulu Okay. Ni cover page depan ni biasanya ada cover page dia. Kalau thesis dia ada suruh buat hardbound punya page tau. So kat depan ni dia ada hardbound page. Lepas tu page kedua ni baru kita punya cover page lah. Cover page kat depan ni. Biasanya dua ni tak nak page number lah. Dia tak ada page number. Kemudian dekat bahagian dalam ni dia ada start dengan nombor Roman yang pertama. Dekat declaration, acknowledgement sampai habis-habis lah benda ni. Sampai chapter 1 baru nak masuk dengan kita punya page yang pertama. So macam nak buat tu. Okay, apa yang key dia adalah section break. Okay, yang dalam ni ada pernah dengar page break tak? Page break pernah dengar tak?
Page break, dia ada beza page break dengan section break. Saya nak tanya, pernah dengar pasal page break? Ya, kalau kat insert yang ni. Ya, nampak kat sini ada tulis page break. Okay, page break tahu Tapi dia ada satu lagi function, iaitu section break. Pernah pakai tak section break? Yang lain-lain lah, mungkin yang pernah tengok video tu mungkin tahulah kot. Yang mungkin baru nak join kelas hari ni kan. Pernah dengar section break ataupun page break? Tak, okay. Page break ni, okay, nama pun break. Break ni maksudnya tidak asingkan ataupun nak pecahkan. Okay, dia ada banyak lah break dalam Word ni sebenarnya. Dia ada paragraph break, dia ada line break, dia ada page break. Line break dengan paragraph break ni orang tak perasan, tapi benda tu biasa je orang buat. Kalau nak tahu paragraph break, tanda dia macam ni. Benda ni nampak P macam ni kan. Ni adalah paragraph break. Paragraph break ni bila kita tekan enter je. Bila kita tekan enter dia jadi paragraph break lah. Tapi untuk line break dia tekan shift enter. Shift enter dia akan jadi line break. Tapi yang tu saya tak nak sentuh. Saya nak sentuh kat sini page break. Okay, page break ni adalah dia nak asing antara page dengan page. Contoh kalau kita tulis satu line satu content lah dalam satu muka surat. Lepas tu kita nak pergi ke page sebelah tapi tak nak di linkkan. Maksudnya dia tak nak kacau. Sebab kadang kita ada hantar kat kawan kan untuk edit ke apa kan. Lepas tu muka surat lari. Sebab tak isi page break lah. Jadi kita nak fixkan muka surat tu. Kita letak page break. Ni nampak insert page break. Ni macam saya letak kat sini kan. Kalau saya tak letak page break ni kan, contoh kan. Nampak declare perkataan declaration ni ada kat page sini. Lepas tu biasanya kita tekan enter banyak kali untuk pergi page sebelah. Ni penggunaan yang kurang tepat lah. Kita tekan enter banyak kali semata-mata nak pergi page sebelah. So dia tak kemas. Kalau kita letak page break kat mana-mana pun, contoh kan kat sini kan. Tapi kita letak page break kat atas ni, dia akan pergi page sebelah. Tu nampak penggunaan page break. Okay, section break pula dia adalah untuk asingkan section ataupun creating bahagian tau, section. Contoh kita ada bahagian kita nak buat bahagian ni dengan page Roman. Lepas tu bahagian ni kita nak buat tak nak page number. Maksudnya ada bahagian-bahagian macam tu kan. Ataupun macam nak buat page tu landscape, portrait semua kan. Dia ada yang nak beza-beza antara page dengan page ataupun bahagian dengan bahagian. So benda tu menggunakan section break. So ada dua beza So page break dah tunjuk. So jangan, kalau biasa kalau budak uni selalu marah tau kawan-kawan kalau nak jenis yang compiler, dia marah kalau member tak guna page break. Sebab kadang member punya laptop adalah Word 2007, 2010 kan, version lama sampai kat kita berterabur sebab kita latest punya version kan. So nampak biasanya akan spoil lah kat situ. Dia punya susunan semua tu berlari sebab tak letak page break. So kau boleh letaklah page break untuk lagi kemas lah susunan. Okay, saya start balik dengan buat page number. Key point dia adalah dekat sini layout, breaks, ambil break ni. Kalau page ni page break lah. Break kita pergi dekat section break. Yang ni adalah key point. Kita nak buat page number asing-asing tu. Ni section break, next page. Okay, dekat page pertama kedua kita tak nak page number kan. Okay, maksudnya kita akan setkan ini sebagai section yang pertama. Okay, ini dua page ni kita nak set sebagai section pertama. So kita letak kat sini layout tadi, break, next page. Kita akan letak satu section break kat sini. Kalau nak bagi nampak benda ni kan, dekat home tekan benda ni. Nama dia paragraph mark. Nampak saya senang lah kalau buka benda ni, saya senang nak buat kerja. So kita letak satu section break kat sini. So kalau kita tekan double click dekat kita punya footer ni, kita akan ada section lah. Kat sini saya dah letak satu. Rasa tak perlu kot yang ni. Sekejap saya insert page break. Ok, masa kat sini kita punya section yang pertama dengan tak nak page number. Nampak? Kita akan nampak kat sini section 1. Kalau asal tadi dia tak tulis section lah. Lepas tu kat muka surat kedua ni kita ada section 2. Ok,
dekat page yang ni kita nak buat Roman kan, masa kita akan buat bahagian yang kedua, section yang kedua. Sampai mana bahagian kedua ni? Sampai sebelum chapter 1 contoh. Okey, kita tahu kat sini. Okey, sini kita punya section 2 ujung. Maksudnya kat page yang ketiga ni, page yang kat chapter 1 ni kita nak buat section 3. Jadi bila nak kat sini kita letak satu lagi section break. Tak kisah nak letak dekat page position terakhir dalam page sebelum ataupun dekat pertama sekali dekat page yang baru ni. Tapi saya suka letak page sebelum lah. So letak balik layout, break, next page. Kalau kita tengok dekat ni, double klik header ataupun footer, nampak dia ada beza section 2, section 3. So kita dalam dokumen kita dah ada 3 section. Okay, 3 section ni kita dah rasa. Jadi kita nak buat page number, kita hanya modify saja dekat bahagian page number tu. Okey, ni pengusuhan dua pertama ni kita tak nak page number. So biar je lah. Dekat page yang sini kita tekan, kita letak nampak page number. Kita format dulu. Format page number kita tukar dari okey, satu lagi benda yang lupa nak beritahu. Okey, kalau tak nak link dengan page yang sebelum, maksudnya kalau nak putuskan hubungan dengan page sebelum, kita akan potong ni link to previous. Contohnya kalau kita still continue from previous section, maksud link to previous, nanti dia akan kira page ni pertama, kedua, dia akan nombor kat sini sebagai nombor 3. So kita tak nakkan link antara section dengan section, kita tekan ni, tak bagi putus lah, tak payah bagi link. Okay, so sekarang kita punya section ni kita tak link dengan sebelum. Jadi bila kita format page number, kita ambil Roman kan, Roman start dengan 1 lah. Start at 1. Okay, so okay kita format je tau. Lepas tu kita buat insert. Insert tu kita tengoklah position mana yang kita nak, tengah ke apa kan. Nampak? Dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau ikut kat sini, sini kita tak format lagi tau. Sebab tu dia keluar. Biasanya kalau tak format apa-apa dia tak keluar nombor pun. Sebab saya dah main-main format sebelum ni, so dia ada keluar nombor lah. So kat sini kita format balik. Format number. Kat sini boleh je sebenarnya tak link ataupun tak link, tapi prefer tak link lah. Nanti dia kacau sebenarnya. So kita format balik. Start at 1. Ni format number, ambil yang nombor biasa lah. So dia akan start kat sini. Nampak? Nombor dia atas ni, dua page yang pertama tak ada page number. Kemudian start dengan 1, 2, 3, 4, 5 Roman number. Start dengan, lepas tu page seterusnya dengan nombor biasa, 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Faham? Ada yang tak faham, ada yang macam laju ke apa ke, tak dapat nak tangkap ke, saya nak ulang ke apa, cakap sekarang. Ke okey je, faham Semua faham okey. So settle lah buat page number, senang je. Tak susah pun. Sebab biasanya orang tak tahu penggunaan section break je sebenarnya. Sebab kalau tahu penggunaan section break, dia boleh settle dalam benda ni. Sebab biasanya kalau macam saya dululah, nak buat apa, nak print pergi hantar 3 dokumen. Satu dokumen untuk cover page, satu dokumen untuk Roman number punya page. Lepas tu baru nak masuk content kita, ada 3 dokumen hantar untuk print. So sekarang boleh lah buat sendiri, asing ke page number. Okay. Betul kan, buat dokumen banyak kan, mata nak print sebab tak tahu nak buat. Sekarang dah tahu, belajar lah. So bolehlah praktikkan penggunaan section break tu. Okay, settle dekat situ. Kita buat page number. Okay, yang kedua kita nak buat list. Okay, list ni kita berkaitan dengan header tau. Maksudnya siapa pernah guna heading yang ada kat sini? Selalu pakai tak? Ataupun tak pernah pakai pun? Heading ni lah function dia untuk kita buat
table of content. Kalau tak guna benda ni, kita tak akan dapat table of content auto. Biasanya kalau budak-budak yang tak reti buat table of content tu, dia akan buat table of content secara manual. So bila buat table of content manual ni, kena check satu-satu lah. Maksudnya kena check muka surat, benda ni kat page mana, betul kena isi, betul pergi bawah balik isi kat atas. Leceh lah, betul lah, leceh kan. So auto ni auto generate je, sekali tekan terus keluar page mana semua siap. Tapi yang penting kena tahu penggunaan heading kat sini. Okey, macam mana nak buat listing? Saya ajar macam mana nak buat thesis punya style. Okey, dekat listing ni, nampak listing ni, yang ni yang memang ada kat dalam kita punya Word lah. Kalau buka Word memang ada benda-benda ni. Okey, yang ni yang saya dah tukar sebenarnya, yang benda ni. So kita ambil yang ni. Biasanya yang ni belum ada lagi Yang ni belum set up setting lagi. So ambil, tekan je yang ni. So bila dah tekan, kita punya dokumen akan pakai list yang ni. So kita edit sikit untuk mewujudkan chapter dalam kita punya dokumen. Kita define new multi-level list. Kita edit sikit. Ok, nampak dia akan keluar macam ni. So dekat level yang pertama ni, kita tulis chapter kat depan dia. Ataupun kalau bahasa Melayu, ikutlah, kalau thesis dalam bahasa Melayu tulislah bab ke apa kan, bab 1 apa kan, macam tu. Number pasti macam ni. Lepas tu biasanya level 1 jangan letak apa-apa lah. Jangan letak tab ke, jangan letak space. Kita ambil nothing. Yang lain-lain tak payah edit pun tak apa. Yang kedua, ketiga ni tak apa, tak payah tukar-tukar pun. Ok je. So kita dah set up kan list dalam dokumen kita. Ok, so macam mana nak penggunaan dia, macam mana nak gunakan list ni. Ok, dekat kita punya macam tu kan, declaration ni, kita set dia, kita tekan dekat dia, kita set sebagai heading pertama. Saya dah set dah sebenarnya. Kita tekan dia sebagai heading pertama. So dia akan keluar macam ni lah, chapter 1 dia akan keluar. Tapi declaration ni bukannya chapter 1. Jadi macam mana nak settle kan? Chapter 1 ni kita padam je. Tapi pastikan perkataan declaration ni adalah heading 1. Dia chapter 1 yang depan tu kita padam, tapi pastikan dia still heading 1. Yang ni basic lah. Kalau macam universiti macam yang nak buat master, biasa dia ada template sendiri. Template yang tu bukan leceh, senang lah untuk buat kerja, tapi saya susah nak faham. Dia banyak benda nak kena isi. Macam biasa saya buat kerja-kerja formatting kan, macam saya tolong uni lain kan, UiTM, mana lagi dah, dia banyak template dia lah. Dia punya heading pun penuh kat sini, macam-macam ada. Dia buat sikit. Okay, macam kataan lain pun sama juga kat sini. Kita tekan sekali, tekan heading 1. So dia akan keluar macam ni lah. So padam perkataan heading 1, kita letak balik tengah. Dan sama lah sampai kita punya ni table content ke, list of table ke, tukar semua. Ok, dekat perkataan introduction ni, ok, saya padam balik. Ok, dekat perkataan introduction ni, maksudnya kita nak masukkan chapter pertama. So kita tekan heading 1 kan, dia akan masuk macam ni lah, dia akan keluar chapter 1. Ni kalau nak besarkan ni apa kira kalau nak kecil besarkan tulisan, guna ni je, jangan pergi padam tu dia baru ambil yang kat sini. Nak kecilkan, nak besar depan, nak capitalize word, nak besarkan semua, gunanya. Ada yang tak tahu apa penggunaan benda ni. Kalau tak tahu rugi lah. Okay, ni kita tahu kan. Okay, ini basic lah sebenarnya. Okay, so bila kita dah letak introduction ni tadi kan, chapter 1 kan, dia akan detect sebagai chapter 1 dekat sini. So biasanya, okay, kat sini saya guna line break tau untuk ni. Kalau kita tekan enter kat sini contoh kan, dia ada dua heading 1 dekat sini. Dia ada asing-asing tau. Dia ada ni heading 1, yang ni heading 1. Bila ada dua heading 1 dalam satu chapter, dia akan kacau kita punya content lah. Contoh saya tunjuk kenapa. Ok, kita ada gambar kat sini kan. Bila kita insert caption,
Okay, nampak kat sini memang ada tulis kan figure 1.1. Tapi bila kita isi, dia tak detect chapter tu. Dia akan keluar figure 0.1. Nampak? Dia keluar figure 0.1. So dia tak detect chapter tu sebab ada dua heading pertama, heading satu dalam satu chapter. Dia ada dua. So dia jadi bertindih lah. Maksudnya kita nak kekalkan nombor ni. Nombor ni yang penting. Nombor ni dia jadi apa kata, dia punya point lah untuk dia kenal. Okay, ni nombor satu. So ni adalah chapter satu. Jadi penggunaan dia adalah kita guna line break lah. Kalau paragraph break tekan enter dia tak jadi. So macam mana nak jadikan dia, bila masuk dalam table content pun perkataan introduction tu akan wujud. So tekan shift enter. Kata dia punya simbol macam ni, arrow macam ni. Tekan shift enter dia akan pergi ke bawah. So kena susun balik ke tengah, tarik je lah benda ni. Dia akan macam ni. Kalau nak letak spacing, boleh kat sini lah, setup kat sini. Biasanya orang pakai double spacing ataupun tiga spacing macam tu. Ikutlah. So akan jadi macam ni. Faham? So bila saya letak balik, contoh saya letak caption kat sini. Sini kan, nampak dia keluar. Dia detect kita punya chapter tu. Sebab tu pentingnya ada buat listing. So nampak dia jadi macam tu. So dah siap semua dekat kepala kan. Kepala ni dah siap. Okey, untuk macam 1.1 kan. 1.1 kan kita dah set up tadi kan. Yang level kedua, ketiga, keempat semua kan, yang bawah-bawah. Dekat sini kita tekan je heading 2. Tu dia akan keluar macam ni. Contoh kita ada kat bawah ni, kita ada lagi satu, kita ada apa, chapter baru lah contoh Okay, kita ada satu chapter baru lah. Malas nak tulis. Okay, ada 1.2. Kita letak heading 2 satu lagi, tekan je. Nampak? Kita ada lagi apa content apa kat sini, kita ada 1.3 lah contoh. Kita tekan je heading 2. Nampak dia akan keluar 1.3. Okey, contoh bawah 1.3 tu kita ada 1.3.1 contoh dekat, ataupun dekat 1.2 lah saya tulis baru. Okey. Kat sini kita ada bawah dia 1.2.1. Kita ambil je heading ketiga. Terus dia keluar macam ni. Susunan dia macam dah dia numbering dia tak kacau lah. Sebab tu kata pakai listing ni senang. So numbering dia tak terganggu. Biasanya kalau macam kita buat TC panjang sampai bawah-bawah, kita tak set numbering tau. Maksudnya kita tulis numbering tu satu apa secara manual, setting dia 1.1 satu persatu kita setting. So bila kita dah setting macam tu kan, lepas tu kita nak tukar-tukar ataupun nak edit dekat atas kan, numbering tu kadang-kadang boleh terputus. Lepas tu kita tak tahu macam mana nak edit balik. Macam saya selalu lah serabut je tu, macam mana nak edit numbering ni nak bagi sambung balik. Saya pun tak faham macam mana boleh terputus. Saya pun kadang-kadang malas nak fikir lah. Bila terputus memang serabut lah nak connect balik. Tarik-tarik, kadang tulis manual je. Last lah tulis manual, tak bersambung terus. Jadi tak lawa lah. So pakai list ni, numbering takkan putus macam mana pun. Just tekan je kat atas ni. Dia ada lah level heading 4, 5, 6. Tapi biasanya kalau thesis tak sampai 5 tak sampai pun. Biasanya kalau paling maksimum heading 4 je. Lepas tu kalau macam heading 4 ada format yang jenis tak nak 1.1.1 macam tu. Dia nak tulis dalam satu Roman 2 ke macam tu. Ikutlah, ikut format uni masing-masing lah. Jadi macam tu je setup dia. So siap. So bila kita dah siap heading, setup heading kan, kita dah siap kita punya sub heading semua, kita dah tekan 1.1, 1.2.1 semua kita dah setup. So kita nak buat table of content. Kita pergi dekat page table of content. Kat sini kan table of content. Okay, ni salin ambil point. Pergi kat reference. Ni pastikan siap dululah semua heading. Sebab bila kita check, contoh bila kita boleh tengok tau heading kita. Kita buka view navigation pane. So bila kita buka navigation pane, kita akan nampak heading yang kita dah set tadi. So kalau ada yang tertinggal ke apa, rasa macam
tertinggal lah chapter ni, ada benda yang tak masuk, boleh check kat sini navigation pane. So boleh check balik ni dah sesuai kan. Kalau kita boleh tekan-tekan je kat sini mana nak tengok balik chapter yang kita dah buat tu. Okey, dah siap ni. Kita nak pergi dekat kita punya table content tadi. Okey, kita pergi dekat reference. Kat sini ada table of content lah. So table of content, kita ambil je mana-mana yang kita rasa sesuai lah. So biasa saya ambil yang kedua ni. Kita tekan auto keluar, terus siap. Itu pandai lah nak edit sikit macam nampak perkataan chapter 1 introduction dia keluar macam ni. Dia akan keluar satu baris sebab saya pakai paragraph line break, bukan paragraph break. Kalau paragraph break dia tak keluar macam ni. So boleh lah kita kat sini kita boleh je edit sebenarnya. Nak letak enter ke, nak tarik ni tepi sikit ke, nak ke sini ke, ikutlah. Tu edit lah sini. Ada yang jenis ni nak dua space lah. Macam tu memang format uni lain-lain. So ikut format uni boleh edit lagi kat dalam ni. Tapi kalau nak update, boleh update number saja kat sini ataupun boleh update entire table. Contohlah kalau ada Microsoft Word yang jenis kotak atas ni dia tak wujud, dia tak ada. Dia punya version tak ada kotak atas ni. So boleh right click je, update field kat sini. Dia ada right click, update field, dia keluar benda ni. Sama je. Tapi kalau version latest dia dah ada lah kotak atas ni. Faham Ada yang rasa tak faham ke apa? Senang je sebenarnya buat ni. Latest kali 2020 tak silap. Tak tahu keluar belum. Rasa 2019. Yang saya tahu 2016 lah. Dia rasa 19 kot yang latest. Yang paling kalau masuk uni kebanyakannya dah pakai version 365. 365 kalau masuk uni yang pakai tu dapat free lah. Saya pun pakai 365 juga. 365 function ni untuk online, kerja-kerja online. Maksudnya boleh sharing dengan member untuk buat kerja. Ni function macam share ni kan. Boleh save dekat kita punya OneDrive, university punya OneDrive. Lepas tu nanti dapat link. Bila dapat link tu boleh share dengan member. So bila share dengan member boleh edit dekat dalam dokumen yang sama daripada laptop dia. Tak payahlah pas-pas dokumen semata-mata nak suruh nak edit kan. Nak tunggu turn pula nak edit. 365 punya function dah bagus lah untuk student. Okay, settle bab ni table content. Kita pergi kenapa ni? Saya nak buat benda ni. Bila pula saya buat benda ni? Biarlah. Bila pula saya letak benda ni? Okay, saya nak buat caption untuk gambar dengan table untuk buat list of table dengan list of figure. Okay, dekat gambar yang kita buat tadi macam sebenarnya saya dah tunjuk dah tadi sebenarnya. Dekat gambar yang kita ada ni, betul gambar yang kita ada, kita nak letak caption, kita right click, insert caption. So bila insert caption, numbering pastikan kita ambil include chapter number. Kalau dah buat listing, ambil include chapter number. Semua uni pakai 365. Tak juga, ikut uni yang berbayar lah. Sebab benda tu berbayar kan. So ikut uni yang mampu lah. Biasa macam UiTM, UniKL, UTM, UPM masa pakai dah. Uni lain saya tak pasti. UKM pakai dah rasanya. So tengoklah uni mana yang ada. Rasanya USIM ada. Banyak dah uni pakai. So boleh check je sebenarnya. Tengok uni tu pakai ke tak. UIA pakai. Banyak yang dah pakai. Tapi biasa student tak pakai pun. Uni ada tapi student yang tak pakai. Student yang tak download. Tak install yang uni bagi. Benda free install lah.
Lepas tu tak tahu function online tu pula. Rugi. Okay, saya sambung buat numbering tadi. Include chapter number ni pastikan insert lah. Sebab kalau dah buat listing tadi, kita akan detect chapter. So, letak je. Ni ikutlah nak period ke apa. Period ni untuk titik lah. So, okay. So, dah ada wujud caption kat sini kan. Tulis. Pastikan figure lah kat sini. Kita kalau nak tambah apa-apa, kita tekan new label. New label boleh nak tulis bahasa Melayu ke, raja, jadual, semua kan. Kalau kat sini kita ambil figure lah. Bahasa Inggeris figure. Position biasa figure bawah, table akan atas tau. Kalau ikut format figure, caption dekat bawah, kita punya table dekat atas. So ni pastikan macam ni. So ok je. So dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar caption macam ni. So kalau kita nak edit tulisan caption ni, kita boleh edit dekat atas ni sebenarnya. Nampak kita punya ni caption, kita modify je. Modify lah apa-apa tulisan, nak bold ke, ikut format lah, ikut format hitam ke semua, edit kat sini. So siap. Okay, bila kita dah siap semua kan, okay, untuk table pun sama juga. Kita tekan kat sini, nampak kotak atas kecil atas ni, tekan, kita right click ada insert caption. So sama juga, tapi ambil lah jadual kat sini, ataupun jadual, table lepas tu numbering pun pastikan include chapter number. Lepas tu isi semua ok. Dah akan keluar macam tu. Saya dah isi, tak apalah, saya back balik. Dah akan keluar macam tu. So dah settle lah. Saya dah isi caption untuk gambar dengan table. So bila kita pergi dekat page table of list of table atau list of figure kat sini kan, kita isi kat sini. Sama yang macam tadi, reference, tapi pergi ambil kat bahagian ni, insert caption. Insert caption, insert table of figure. Pastikan kalau macam kat sini apa, table ni, list of table, kita ambil table kat sini. Ok je. So dah akan keluar caption yang kita dah letak tadi. Kalau kita tak buat lagi caption ni, kita tak ada lah, kita tak wujud lah kat sini, tak akan keluar. So kena buat caption dulu dekat setiap table, dekat setiap gambar. So, sama dekat sini. Insert tadi dekat reference, insert table of figure, ambil figure. Ni kan nak ada apa? Nak ada titik ke, tak nak ada titik ke? Saya tak letak tekan. Dia keluar macam ni. Tu je lah nak buat table of content, list of figure, list of table. Nak buat caption. Dah siap lah semua. Ok. Setakat ni ada berapa soalan? Ada tak faham ke ataupun macam laju sangat ke? Clear? Formula biasanya tak, normally formula dia tak ada buat caption tau. Bukan caption, maksudnya tak ada buat list dekat atas. So saya rasa tak perlu kot untuk buat caption dekat kita punya equation. Tapi kalau ada, boleh je nak buat sebenarnya, tak ada masalah. Tapi saya tak suka sebab tak dia punya caption tu tak ikut format. Kalau nak buat ni, contoh saya letak satu formula equation. Contoh basic fizik lah, F equal to ma kan. Ok, kita biasa tahu tak macam mana nak letak nombor ni. Lepas tu kita, biasanya kalau dalam thesis dia ada satu style punya format equation, dia ada caption kat tepi tau. Maksudnya dia ada numbering kat tepi. Sekejap Sekejap lagi saya beritahu pasal link. Ok, F equal to ma kan. Kita ada numbering tau, dia ada nombor kat tepi ni. Macam nak buat? Kita letak hashtag je. Hashtag. Ok, letak hashtag, letak kurungan berapa. Contoh chapter tu 1.1. Macam ni kan. Lepas tu tekan enter. Dia keluar macam ni. Siap lah. Senang je. Tapi caption ni dia takkan, maksudnya dia takkan, kalau ada nak buat list of caption, list of equation,
Benda ni dia tak detect pun. So bila buat list of equation memang tak keluar lah kat atas. So cara nak buat list of equation ni boleh buat. Tapi receh sikit. Saya malas nak terang, dia panjang sikit lah. Yang ni lah yang paling senang lah nak buat. Sebab biasanya dalam thesis, memang thesis saya tak pernah jumpa lagi list of equation. So buat macam ni je, senang. Saya buat balik letak hashtag, buat nombor kurungan 1.1 ataupun ikut lah chapter ke apa semua. Tekan enter, dia keluar macam ni, settle. Faham ok, nak share ni tadi. Ok, kalau kita nak share dengan member kan, kita save dekat OneDrive uni punya. Tak tahulah uni kan hidup lagi ke tak. Rasa hidup lagi ni kot OneDrive ni. Ok, so bila kita dah save dekat OneDrive, so benda tu masuk cloud. Bila dah masuk cloud, maksudnya dia dah memberi akses kepada orang lain juga untuk guna. Kalau macam sekarang ni saya buat offline, so offline saya je lah yang edit. So bila kita dah masuk dalam cloud, kita boleh share dokumen kita tu dekat orang lain. So bila kat sini nampak bila kita tekan share, dia akan keluar benda ni tau. So kita copy link je. Bila copy link ni kita bagi dekat member. Bila member buka sini, saya buka Sekejap Oh, saya kena sign in lah. Saya malas nak sign in. So, saya tunjuk. Macam tu lah. Kalau lepas dia lepas kita tekan link tu, dia akan, member tekan link, dia akan keluar dekat kita punya browser tau. Dekat kita punya browser tu, buat lah yang dokumen yang kita buat tu. Lepas tu kita boleh buka dalam app yang dekat komputer kita. Dia ada cara lah untuk buka dekat app. Kalau edit dekat browser pun boleh, tapi slow sikit. Baik buka dekat software terus. So macam tu. Nak watermark senang je ni. Insert kat sini, cari watermark mana. Saya lupa lah. Saya lupa position dia. Kat mana? Design kot. Dekat design, watermark. So ada kat sini. Pilih je. Siap dah. Nampak? Kalau nak edit, custom lah. Nak tulis apa semua kat sini. Tu je watermark, senang je. Saya nak ajar apa yang tadi? Saya lupa lah. Ni kan dah siap dekat question kan. Ada benda yang saya tinggal ke? Tak ada kot. Okay. Okay, saya nak ajar satu benda untuk penggunaan tab ataupun 3 benda ni. Okay, sebelum tu saya nak ajar. Okay, ada yang nak tahu tak macam mana nak buat beza antara page landscape dengan portrait. Macam page ni landscape kan, ni portrait kan. Lepas tu kita nak tukar satu page ni je dia dalam portrait, landscape. Betul lah, dalam landscape. Lepas tu page terusnya ni kita nak dalam portrait balik. Tak tahu penggunaan dia, key dia adalah sama juga, page break, section break. Ok, cara buat dia, dekat page yang kita nak buat section, kita nak buat page yang asing tu, kita kat sini section kat sini kan, contoh sini section 3. So kat sini kan kita nak start page ni. Ok, kita start page ni dengan letak satu section break. Section next page. Tak padam lah page break, kacau. Ok, kita letak satu section break kat sini. Next page. Sebab berada kat bawah ni, rasa kita kacau lagi.
Apa, saya buat page baru lah. Okay, kat sini letak next page 1 kat atas. Okay, nampak dia ada kat sini tau. Position ni dekat atas ni ada section break. Lepas tu dekat ujung page yang kita ni, ataupun ni kan page yang kita nak kan, so dekat page yang selepas tu kita letak satu lagi section break, next page. So dia akan wujud kat atas ni lah. Ok, maksudnya page yang ni je yang kita nak asing. Kalau kita tengok section, kat sini section 3 kan, section 3, section 4, yang bawah ni section 5. Maksudnya page yang ni saja section 4. So bila dekat section 4 ni, kita boleh buat apa-apa je dekat sini tanpa kacau muka surat-muka surat yang lain ni. Contoh kan, dekat sini kita letak orientation, landscape. Memang page ni je yang landscape, yang lain semua portrait. Itu penggunaan section break yang tu cerita penggunaan section break. Ni contoh selain orientation, kita boleh buat margin yang berbeza. Contoh margin, kita ambil yang margin kecil sikit kan. Contoh macam ni. Nampak margin dia. Ini margin besar, ini margin kecil. Nampak dia punya jarak Ini besar, ini margin dia kecil. Dekat page ni je margin kecil. Page lain tu semua margin sama. Nampak kan dia penggunaan section break tu. Kalau nak asing dekat satu page je, saya buat atas bawah. Maksudnya kat atas tu section break, dekat ujung page tu letak satu lagi section break. Kita nak khusus dekat dia je. Tu cara nak buat apa-apalah. Okay, kalau macam yang ni kan, saya nak buat macam IEEE punya report kan. Macam saya ambil electrical, dia ada buat IEEE punya report, technical paper. So macam ni nak buat. Yang atas ni macam title kita kan. Title kita dalam apa, satu kolom. Lepas tu kita punya content dalam dua kolom kan. So penggunaan dia adalah kat sini, apa, layout, break, continuous. Bila kita dah siap tulis title semua kan, kita insert satu section break continuous kat sini. Letak continuous kat sini. So bila dah letak, kita boleh tukar-tukar kita punya kolom. Nak satu ke, ataupun nak dua, ataupun nak tiga ke. Dia tak kacau yang atas ni. Macam tu lah penggunaan section break. So tak ada masalah senang je. Okay. Saya nak ajar ni sebenarnya yang tadi. Saya nak ajar yang ni, tab. Ok, penggunaan tab atas ni. Contoh saya copy ayat bawah ni lah. Ok, nampak ada ni kan ayat ni. Ok, contoh apa beza penggunaan tiga benda ni? Ok, yang tiga ni, yang atas ni kita kontrol untuk line atas sahaja. Kita takkan kacau yang line 2, 3, 4 yang seluruhnya tak kacau. Takkan kacau yang atas sahaja. Ni lah penggunaan indentation dalam buat thesis. Kita nak tetapkan indent yang tepat lah dalam kita punya dokumen. So nak kacau line atas, ambil yang atas je, jangan kacau yang 2 dan 3. Okay. Yang tengah ni kita akan kacau line kedua dan seterusnya lah. Tapi line pertama kita tak akan kacau. Nampak? Dia tak kacau line pertama, tapi dia kacau line kedua. Dan seterusnya lah. Dan yang ketiga ni, dia akan ambil semua. Macam tu. Tekan tab line lari. Macam mana? Line lari tu macam mana? Dia tekan tab, dia akan keluar macam ni. Kalau nak set up indent, sebenarnya ada kat sini. Kat sini. First line. Contoh first line berapa? 1.27 ada. Biasanya normal lah. 0.5 inci tak silap saya. 1.27 indentation. So kalau kita nak buat kita punya dokumen, setiap paragraf tu memang ada indentation yang sama. Ambil tu special first line 1.27 ataupun berapa format yang dipakai lah. So ok je. So semua kita punya
satu dokumen tu akan ada indentation yang sama. Kalau tekan tab memang dia ni, dia tab tu saya tak tahu dia punya measurement tab tu macam mana. Rasanya ada setting dia. Dekat advanced punya setting. Macam ni kan. Saya ada tab kat sini kan. Saya buang lah. So dia punya ni okey, saya ulang. Dekat sini. Dekat nampak di kita. Okey, yang ni saya buka layout. Kalau saya buka kat home, kan ada perkataan paragraph ni kan. Paragraph. Dia ada yang arrow bawah ni kan. Arrow bawah ni. Tekan je. Dia ada part untuk indentation, dia ada part untuk spacing. Spacing ni kita boleh edit lah. Nak double spacing ke, nak at least ke, nak exactly berapa point ke, nak single spacing ke, double spacing, nak ada ruang sebelum selepas, nak add space sepat apa between paragraph ke. Ikutlah kat sini semua setting kat sini. Kalau nak buat indentation tadi, buka benda ni. Kalau contoh dokumen kita tu semua paragraph ada indentation ke dalam sikit, berapa ikut format kita lah, berapa yang dalam tu kan. Biasa 1.27 lah, tak silap saya. So ambil je first line 1.27. Betul okey. Dia keluar sini. Ni saya dah tukar saya punya spacing tadi kan. Saya keluar sini. Okey. Okey, apa hanging pula? Kalau hanging ni biasanya normally untuk reference. Reference dia akan menggunakan hanging ni. Hanging ni maksudnya first line tu ke depan, second line tu dia ke dalam. Contoh macam ni kan. Dia hanging maksudnya first line dia ke depan, yang second line ni semua dia ke dalam. Hanging ni biasanya untuk reference. Untuk report mana pakai hanging, dia akan pakai first line sahaja. So macam ni lah dia punya ni. So kalau macam malas nak fikir, tekan tab je lah. Dekat keyboard ni tekan tab je. Macam contoh kat sini kan. Ni kalau dah setup tadi dia tak boleh padam tu. Indentation depan ni memang tak boleh padam. Jadi kita tarik kat sini. So saya tak nak pakai lah. So tekan tab je. So faham-faham je lah. Kalau dah tekan tab tu boleh lah tarik-tarik sikit. Edit lah. So boleh tarik juga kat sini. Faham Okay, habis yang 3 ni. Okay, yang kedua saya nak tunjuk benda penggunaan benda kecil kat tepi ni. Okay, yang ni jarang orang pakai, tapi saya nak suka tunjuk sebab benda ni penting kan. Kalau tahu pakai, sedap, seronok pakai. Mana tanda? Mana L ke depan? Okay, contoh ni L ke kanan. Okay, L ke kanan. Contoh kita buat satu perkataan kat sini. Contoh kita, yang ni bentuk L ke kanan, kita tekan je. Tekan je mouse left click ni, tekan je kat sini. Lepas tu bila kita tekan tab dekat keyboard, dia akan pergi dekat mana yang kita letak. So tekan enter untuk ke bawah, apa-apa, tekan tab, dia akan pergi, maksudnya kita punya tu akan selari lah. Dia punya tulisan tu akan lawa je ikut susunan. Kalau tutup ni kan nampak dia satu line. Itu penggunaan tab yang cantik lah. Lepas tu kalau contoh ni ke kiri kan contoh. Kalau dah tak nak pakai, boleh buang lah. Line yang tu tak nak pakai boleh buang. Tarik je keluar. Contoh dia letak yang ke kiri. So apa-apa tekan tab, dia akan ke kiri lah. Ini biasanya penggunaan tab yang ni berguna macam contoh nak buat dua bahagian dalam dokumen kita. Contoh macam nak buat sign kan. Sebelah ni kita nak buat tulis nama kita, pada sana kita nak letak sign. So nak ada jawatan ke apa kan. Kita ada dua bahagian macam tu kan. So guna benda ni lah, tab ni. Sama juga macam yang lain. Biasanya kalau macam dia ada 3. Yang ni untuk tengah. Saya letak satu. Ini padam. Tekan tab. Di tengah tau, maksudnya dia akan follow tengah. Pada yang ni dia follow ke kiri, yang ni dia akan follow ke kanan. Macam tu, nampak? buat table pun bodoh. Betul boleh juga, tak ada masalah pun. Tapi yalah, rasa tak table ni leceh sikit. Benda senang, ada benda yang boleh senang kan, buatlah senang.
Ni function penggunaan tab. Dia ada macam lain-lain. Ada titik ni guna untuk decimal. Tak payah tunjuk kot. Test ni lah kalau rasa nak test. Yang ni dia buat line je. Yang nampak satu line ni. Dia ada line tau. Dia ada line. So bila kita tekan enter ke bawah, dia ada wujud line lah. So, jarang pakai pun. Okay, tu je lah yang penting. Tab nak buat. Okay, satu lagi. Gambar contoh ni penting tau. Contoh kalau gambar ni kecil sikit, kita boleh positionkan dia. Macam position ni biasa kalau latest apa word, dia ada option untuk position. Nak letak tengah, atas. Nampak di atas dia akan position fix lah. Maksudnya cantik lah position yang diletak ni. Ni tengok kalau dekat bawah kan. Dia je tu. Ni position. Okey. Kalau wrap ni, ni jarang juga orang pakai. Okey. Wrapping gambar, contoh inline with that, maksudnya dia tak lari. Maksudnya dia akan fix kat situ lah. Tapi kalau kita macam nak buat gambar tu sebagai background ataupun tak nak gambar ni mengganggu tulisan ke apa kan, kita boleh hantar dia ke belakang. Atau dia boleh sukati lah bawa ke mana-mana. Dia duduk belakang. Ataupun kita nak letak in front of text. Tapi depan lah, so menghalang tulisan. Ataupun kita boleh nak susun dia macam cantik kan dalam kita punya ni. Nampak dia, yang ni option kotak, dia line yang lawa lah, maksudnya dia habiskan by line. Kalau yang ni apa, true ni dia akan sekecil sikit. Dia akan fix lah dekat kita punya gambar. Lepas tu satu lagi, kalau dia type ni sama juga sebenarnya, tapi kalau gambar bulat nampak lain sikit lah. Yang ni satu square. Square ni maksudnya akan betul-betul kotak tulisan juga gambar kita. So macam tu lah. Tu je penggunaan wrap semua, tak ada masalah pun. Ok, ada yang nak tahu lagi function-function yang mungkin saya lupa ke, ataupun yang rasa macam saya nak tahu benda tu tapi saya tak tahu. Baik tanya sekarang. Saya rasa benda-benda basic ni saya tahu dah. Sekejap lagi saya nak ajar macam mana buat reference secara basic lah. Basic macam mana nak buat reference dalam, ataupun citation dalam nak buat thesis. Sebelum saya masuk tu, ada soalan yang saya terlepas. Ada yang saya terlepas tak baca soalan ke, saya tak menjawab soalan ke, saya boleh tanya balik. Ada yang nak tanya apa? Saya nak ajar reference sekejap lagi. Nak dekat sejam lah ni saya kelas. Dia nak habis dah ni. Saya pun rasanya benda-benda basic yang perlu saya ajar saya dah habis dah. Cuma mungkin ada yang saya terlepas pandang ke, ataupun benda yang nak tahu, boleh tanya. Okay. Tak ada saya masuk terus buat citation. Okay, macam nak buat citation, kita pergi ke reference. Kalau nak senang, okay, ni option yang paling senang adalah pakai Mendeley. Install Mendeley, masuk dekat Word. Sebab Mendeley ni kita boleh, saya tak pernah guna lah, saya tak tahu macam mana nak terang. Tapi dia daripada journal yang kita guna tu, kita masukkan dalam Mendeley. Mendeley akan trace sendiri benda-benda tu. Dia akan trace title, author semua, date ke apa semua, dia akan trace sendiri. So apa-apa dia akan masuk lah dekat, dia akan masuk record lah. So bila masuk reference nanti just auto generate je. So senang. Tapi kalau yang jenis nak pakai Microsoft Word juga, saya tunjuk lah. So biasanya pakai APA lah dekat thesis, mana-mana pakai APA lah kat Malaysia ni. So APA. Ok, contoh kita nak buat satu citation baru. Contoh kita insert citation, kita add new source daripada website ke ataupun mana-mana lah. Pandai-pandai tengok jurnal artikel. Contoh kita letak nama author. Contoh kalau nama Inggeris kan, James Bond lah contoh. Boleh edit lagi tambahan, ada first name, last name semua. Ni pastikan betul lah susunan ni. Nak tambah 2-3 orang ke 6 orang ke, boleh tambah kat sini. Boleh susun lah mana yang priority dia. Ok, lepas tu kita boleh lah tulis title
distribution tu lah, distribution system gitu. Journal name ni biasanya ada dekat kotak-kotak kecil kat atas. Sekali tak pasti. Untuk tahun 2010. Page ni dalam journal ni biasanya dia akan simpan banyak-banyak. Journal ni tebal tu sebenarnya. Dalam tu dia ada akan banyak paper. So paper tu dekat page ke berapa. Normally macam tu. Kalau tak ada page tak apa, tak payah isi. So okay. So dia akan keluar macam ni dekat kita punya dokumen. Tak nampak? Dia akan keluar citation macam ni. Nampak dia keluar macam ni. So isi dah banyak-banyak macam mana pun. Isi semua. Dah siap. Nanti dekat page, biasa reference dekat page terakhir lah. Okay, dekat page terakhir, pergi dekat reference tadi, bibliografi ni, nampak bibliografi. Tekan je mana-mana yang kita nak. Nampak dia keluar. Dia keluar apa yang ikut format lah. Settle reference. Sekejap lah. Tapi kalau saya buat servis formatting, saya tak buat reference lah. Sebab reference susah, leceh nak kena isi satu. Memang saya takkan buat lah. Tapi cara nak buat dia macam ni lah. Kalau manually senang lah. Dia just masuk je terus nanti. Insert citation. Dia anda tak tahulah. Saya tak pernah pakai hang terus. Saya tak tahu macam mana penggunaan dia. Saya tak pernah pakai tu, tak tahu lah. Malas nak buka. Okay, settle about citation. Ada soalan yang lain yang nak tahu? Saya pun tak tahulah saya nak ajar apa. Asal ada je benda tu tinggal, tapi tak apalah. Tapi banyaklah ilmu malam ni sebenarnya. Kalau ikut kan, nak masuk semua pun entah boleh praktik ke tak kan. Bolehlah try satu-satu. Ada benda-benda lagi nak tahu. Tu semua ni boleh je try. Benda ni basic je. Nak tengok. Tak ada apa kot. Replace semua ni rasa ok kot. Tak ada masalah. Ok, satu lagi untuk kita nak merge contoh. Merge ni adalah function dia, kita nak masukkan background. Ok, dia cara gambar kalau nak buang background senang je. Double click gambar tu. Tapi pasti gambar tu have a clear background lah. Maksudnya dia boleh detect mana background dia. Nampak kan macam ni gambar, dia susah nak detect. Nampak kat sini, nampak bila double click ada kat atas ni, remove background. So bila remove background, boleh pilih lah mana nak simpan. Contoh ambil lah, tekan, pilih mana yang dia nak simpan semua kan. Lepas mana yang dia nak buang, tekan. Dah settle semua, keep change. Okay, dia akan buang background. Tapi yelah, kalau gambar tu background tak jelas, susah juga, memang susah nak buat. So pastikan gambar kalau nak buang background ni, pastikan gambar clear lah. Okay. Dia lupa nak ambil gambar. Kelangan ni. Boleh tak kalau yang join kelas ni, boleh tak promote sikit kat Twitter ke? Join kelas ni. Barulah beriah sikit, nanti saya nak buat kelas. Ada apa lagi? Dah sejam dah ni sebenarnya. Banyak benda kalau saya nak ajar semua, banyak 2 jam tak cukup sebenarnya. Benda-benda tools ni sangat penting lah. Ok, saya nak ajar macam mana tadi, nak buat apa nama dia, nak buat merge lah macam tu. Contoh kita jenis buat chapter 1 dekat dokumen lain, chapter 2 dekat dokumen lain, lepas tu member pula kita buat dengan member kan. Member buat chapter 3, lepas tu member lain buat reference, buat intro semua kan. So nak compile banyak dokumen sekali, tapi kita tak tahu, kita copy satu persatu, copy masuk dalam dokumen. Jadi leceh sikit kerja tu. So macam nak buat untuk compile satu word dalam satu dokumen dengan senang, tanpa perlu copy-copy. Dekat sini nampak dia punya ni object
Cari perkataan objek ni, objek text from file, ambil text from file. So bila kita masuk kat sini, kita akan cari kita punya, carilah dokumen yang kita nak masukkan tu. Contoh mana banyak pula kerja-kerja orang kat sini. Apa yang tutur, ada nama tutorial tak? Ok, yang tu insert kat sini kan. So bila kita insert, whole dokumen yang tu akan masuk, tapi ikut tempat yang kita letak lah. Kalau salah tempat, kacau lah. Pandailah susun macam mana nak bagi dia masuk tu, ikut apa yang kita nak. So dia akan masuk kat situ. Dia tak boleh pilih-pilih lah, dia akan masuk whole dokumen terus. Dia akan masuk semua. Macam tu je nak masukkan ni dekat sini tadi kotak kecil ni, objek, nampak? Ambil text from file tu. Lepas tu dah masuk ni, kita just tekan dokumen yang kita nak masukkan tu. Ok, terus akan masuk. Yang lain-lain ni rasa tak ada apa kot. Saya kata hidung lah malam ni. Ya, kalau nak macam nak detail-detail, saya nak buat thesis biasa macam spacing semua tu ada detail lah. Kalau nak tahu boleh PM lah kot. Kalau nak belajar something yang macam kecil-kecil ke, spacing ke, boleh je PM. Ataupun nak tutur personal ke, nak saya ajar personal ke, boleh je, tak masalah pun. Saya boleh je ajar. Okay, ada apa pergi tak? Kalau tak ada apa, ambil gambar. Ambil gambar kelas ni. Lepas tu nanti letak kat Twitter ke, tag saya sekali, saya retweet. Maksudnya saya nak ada macam bagi orang nampak lah saya buat kelas ni, baru lah macam ramai sikit nak join kan nanti. Ramai sikit dapat ilmu ni. Saya buat pun free je, tak ada berbayar lah. Boleh share-share kat Twitter. Ada apa pergi tak? Kalau tak ada apa-apa, saya ni lah mau tutup majlis lah dengan tasbih kifara surat subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. InsyaAllah, moga ilmu yang dapat malam ni boleh dipraktikkan lah, boleh diguna. Tu gunalah untuk masuk U yang ramai budak-budak lepasan SPM kan. Masuk U nanti bolehlah ajar-ajar kawan pula kan. Ramai tak tahu budak-budak masuk U ni biasanya basic Microsoft Word ni dia tak tahu. Mula nak apa? Mula buat serabut, buat assignment, buat serabut dengan orang. So baik ajar dengan kawan-kawan. Tak nak serabut di sini, ajar dulu kat kawan-kawan. Boleh ramai yang pandai. Boleh? Okay, boleh left lah insyaAllah. Tak ada apa, boleh left lah. Kalau ada apa-apa nak tanya dulu. Saya stay sampai habis. Terima kasih yang join. Boleh share-share. Nanti yang ada nanti isi feedback saya isi feedback, boleh tolong isi ya. Okey, terima kasih.